So balik kepada bila kita kata kita tadabbur, so ada soalan yang ni kita kena jawab. So kita faham dah ke ayat-ayat ni semua, setiap portion ayat tu cerita apa dan apa kaitan dengan diri kita dan kita patut buat apa. Right, so ada beberapa portion tadi. Satu, just note refresh, sepatutnya kita kena rely sungguh-sungguh lah keilmuan kita, kecendekiawanan kita ke, skornya kita ke dalam bidang kita tu, sekiranya masih tak diselarikan dengan juga memahami betul-betul apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran, na'udzubillah, kita tak nak jadi Abu Jahal of today, maknanya jadi karakter Abu Jahal sekarang, yang mana semua orang kata dia brilliant, otak cerdik, geliga, tetapi di sisi Islam dia jahil. So kita tak nak tu first. Yang kena fikirlah macam mana nak buat supaya kita fulfill untuk mengelakkan jadi Abu Jahal, tu yang pertama. Yang kedua tadi ialah sekiranya kita berhadapan dengan tu, sebab ayat yang portion tadi tu ialah Allah cakap kepada Nabi SAW kan, maksudnya Allah sendiri bagi amaran kepada orang-orang penjenayah ni, dan Allah kata kau jangan risau, aku akan take care orang-orang jahat ni, kau jangan tunduk pada diorang, kau terus beramal, kau dekat dengan aku. So itu kedua, apa-apa yang berlaku kepada kita ni, kita still ada Allah yang maha hebat yang akan protect kita kalau Allah nak protect kita lah. So sebab tu kita kena dekat dengan dia sejauh mana kita dah jaga hubungan kita dengan Allah. Itu yang kedua, kena fikirlah apa yang nak kena buat. Dan yang ketiga tadi, sejauh mana kita dah cara fikir kita tu melihat potensi orang, bukan jadi judgemental. Dan dalam Islam, dalam Quran sebenarnya amat kita akan ditrain untuk tidak being judgemental. Walaupun Allah tahu, dalam kes ni, walaupun Allah tahu Abu Jahal tu akan mati kafir, tetapi still Allah train, Allah ajar Nabi Muhammad SAW untuk fikir, kan bagus kalau dia dapat hidayah. Gitu Kalau kita nak ambil contoh yang hebat juga, similar case dengan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kalau kita baca surah Taha for example, kan, izhab ila Fir'aun innahu tagha, pergi kat Fir'aun tu, melampau dia tu. Dan kita tahu Fir'aun tu memang melampau. Tapi kalau kita tengok lepas tu, Allah cakap apa kepada Nabi Musa? Pergilah kata-kata dengan baik, harapnya dia tersentuh hati dia takut dengan Tuhan ke dan sebagainya. Walaupun Allah tahu, dari awal lagi Allah tahu Fir'aun tu akan terus ingkar, akan terus korup macam tu dan terus akan mati kafir. Tetapi kepada Nabi, dia tak beritahu benda tu. Dia beritahu apa? Pergilah cakap dengan dia tu, cakap baik-baik, kot-kot hati dia tersentuh dan sebagainya. So maksudnya apa? Yang boleh judge hanya Allah. Kita tak boleh ikut Allah. Itu satu masalah orang Islam ni kadang-kadang. Cara dia justify apa yang dia buat. Dia kata dalam Quran Allah boleh buat, which is bahaya sebenarnya logik tu. Macam contohnya apa dalam Quran kalau kita baca, kita akan jumpa ayat-ayat sarkastik. Allah ada guna ayat-ayat sarkastik kepada musuh-musuh Islam. Adakah itu justifikasi untuk kita boleh guna ayat sarkastik? Sebab saya pernah jumpa, saya kata kenapa guna sarkastik banyak sangat? Dia kata dalam Quran pun ada. Tapi kan pelik logik tu. Macam soalannya macam kita kata Allah boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Na'udzubillah, maknanya Tuhan boleh buat, aku nak buat juga. Mana boleh? Kita ikut Nabi kan, kita bukan ikut Allah. Maknanya Allah, Tuhan, dia berhak buat apa saja dia buat. Dia boleh herdik, dia boleh sarkastik, dia boleh judge. Tapi Nabi tak diajar untuk buat sarkastik, Nabi tak diajar untuk judge orang. Nabi tengok potensi dan semua. So kita kena ikut Nabi kan. So itu yang kita kena perasan lah. Maksudnya walaupun dalam Quran Allah banyak judge orang-orang tertentu, Fir'aun pun kena judge, tetapi yang diajar kepada Nabi Musa untuk tengok potensi, kot-kot, hopefully lah dia tersentuh hati dia, akan risau surga neraka dia ke dan sebagainya. So dia pergi sebagai pendakwah dengan mindset itu. Nabi Muhammad SAW pun melihat Abu Jahal begitu juga. So kita bagaimana? Adakah kita lihat orang tu dengan judgemental, ahli neraka ni, aku sungguh lah ni, ataupun kita melihat insyaAllah hopefully Allah bagi hidayah kan. So itu yang kita kena latih diri kita. So tiga tema yang kita boleh dapat daripada second half of surah Al-Alaq ni, yang mainly cerita pasal Abu Jahal, tapi ada tiga pengajaran yang berbeza yang kita boleh dapat. Dan hopefully kita betul-betul internalize, biar perasaan kita dan worldview kita terkesan dengan ayat-ayat ni, dan insyaAllah dia akan membantu kita lah sebagai seorang Muslim yang insyaAllah yang sepatutnya. Wallahu alam.